kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada malam ini kita dapat meneruskan kuliah maghrib kita yang tujuannya adalah untuk kita meningkatkan iman kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan ya, iman memang sangat utama bagi kita. Kerana dengan iman itu kita akan mendapat motivasi ya, untuk kita mematuhi perintah Allah Ta'ala, yang mana diperintahkan oleh Allah untuk kita lakukan, maka kita akan lakukan. Yang mana dilarang oleh Allah Ta'ala, maka kita akan tinggalkan. Dan apabila kita patuh kepada perintah Allah Ta'ala itu, maka terbinalah akhlak yang mulia. Jadi untuk kita meningkatkan iman kita, dan antaranya tuan-tuan ya, kita disuruh oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita selalu berzikir kepada Allah Ta'ala dengan menyebut la ilaha illallah, dan juga untuk kita membaca Al-Quran dan memahami isi kandungan Al-Quran itu. Pada malam ini tuan-tuan, saya nak bawa perhatian tuan-tuan dan puan-puan kepada satu mushaf yang disebut mushaf Tawafuq, yang barangkali tuan-tuan pernah dengar. Kalau tuan-tuan pernah dengar dan menyaksikan ni, anggaplah ini sebagai ulang kaji. Ya tuan-tuan, sebab ilmu agama ni kita kena ulang. Sebab ilmu agama ni peringatan sebenarnya. Jadi kalau belum dilihat ya, tuan-tuan belum menyaksikan lagi, maka ini adalah sesuatu yang juga menakjubkan tuan-tuan. Dan bila kita rasa takjub yang disebut dalam istilah Arabnya sebagai kita ya melihat mukjizatnya, tuan-tuan, bila kita melihat mukjizatnya, kita akan rasa takjub, kita akan menjadi bertambah-tambah keyakinan kita, insya-Allah. Malam ini tuan-tuan, kita nak bawa perhatian tuan-tuan kepada Quran Tawafuq. Quran Tawafuq ni tuan-tuan ya, ini dia punya kulit luar dia. Jadi warna dia ada beberapa lah tuan-tuan, ada yang berwarna biru, merah ya, seperti saya ingat tuan-tuan ya, tuan-tuan boleh cek dalam Shopee. Kalau tuan-tuan berminat cari kat Shopee, tuan-tuan boleh order. Nanti orang yang memiliki ni, yang tukang jual ni akan post pada tuan-tuan ya. Harganya memang mahal lah tuan-tuan. Tujuannya Quran Tawafuq ini untuk kita meneliti tuan-tuan ya, bukan kita untuk membaca ya, sebab tulisan dia tulisan tangan. Bila tulisan tangan tuan-tuan, kadang-kadang ada yang mudah kita baca, ada yang agak sukar untuk kita baca. Dan Quran ini tuan-tuan mendapat pengesahan daripada Kementerian Keselamatan Dalam Negeri. Ya, dalam Kementerian Keselamatan Dalam Negeri ada bahagian yang disebut bahagian pelisiran Quran. Jadi bahagian pelisiran Quran ini, dia memang akan semak mushaf-mushaf yang diedarkan di negara kita. Kalau ada kesalahan, dia akan tarik balik tuan-tuan ya. Jadi dia dapat dia punya pengesahan. Nah ini di bawah tu ada tanda tangan sekali. Baik, apa makna tawafuq tuan-tuan? Tawafuq ni bermakna keselarasan, selaras ya, keselarasan atau keseiringan tuan-tuan ya. Dan sebelum itu tuan-tuan, saya nak menjelaskan kepada tuan-tuan bagaimana wahyu ini disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Dalam satu hadis tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya, Nabi SAW menceritakan bagaimana baginda menerima wahyu. Yang pertama ya, baginda menerima wahyu itu dalam bentuk bunyi atau suara, di mana Jibril AS datang menemui Rasulullah SAW. Jibril akan membacakan ya, ayat-ayat Quran. Dan Nabi ingat. Sebagai contoh tuan-tuan ya, surah yang pertama itu diturunkan di mana Jibril datang kepada Nabi ya, yang menyerupai seorang manusia.
Jadi Jibril alaihissalam menyuruh Nabi SAW membaca. Jadi Jibril alaihissalam sebut Iqra. Jadi tuan-tuan, guru-guru kita pun ajar, bila saja Jibril alaihissalam menyebut Iqra, Nabi kata ma'ana biqari. Aku ni bukan orang yang pandai baca. Iqra, Nabi jawab sekali lagi. Lepas tu Jibril alaihissalam membaca dengan penuh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu cara bagaimana Quran diturunkan, wahyu diturunkan yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan, Rasulullah mengatakan bahawa baginda menerima wahyu kadang-kadang dalam bentuk bunyi lebah. Kita tahu semua bunyi lebah macam mana tuan-tuan kan. Yang ketiganya, Nabi SAW menerima wahyu ini dalam bentuk bunyi terengan loceng atau bunyi loceng lah tuan-tuan. Salatil jars, maknanya bunyi tang, ketang, ketang, itu barangkali lah. Kalau deringan loceng tu barangkali tak ada lah masa itu, sebab loceng ni dering kalau di loceng elektrik tuan-tuan. Dan ada satu riwayat tuan-tuan yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, qalat Aisyah radhiyallahu anha, walaqad ra'aituhu yanzilu alaihi al-wahyi fi yawm syadid bard. Kata Aisyah, aku lihat Nabi SAW menerima wahyu ketika itu cuaca sangat sejuk. Apa yang Aisyah nampak tuan-tuan? Kata Aisyah, dia nampak peluh keluar daripada dahi Nabi SAW. Jadi itu contoh tuan-tuan bagaimana Nabi SAW menerima wahyu tuan-tuan. Kemudian barulah Nabi SAW meminta sahabat-sahabat baginda untuk tulis wahyu. Dan ia ditulis di kulit-kulit kambing yang telah disamak dan telah proses tuan-tuan kan. Jadi kulit yang nipis itu tuan-tuan, dan juga ada yang ditulis pada pelepah tanah yang diproses. Pada zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, maka tulisan-tulisan itu dikumpulkan dan dibukukan dan disalin. Ada yang tidak setara dengan bacaan-bacaan yang ada pada zaman itu telah dibakar. Maknanya bacaan-bacaan lain, tulisan-tulisan yang berbeza itu tuan-tuan, sebab yang menulis itu berbeza-beza orang itu tuan-tuan, telah dibakar. Dan Islam cuma ada satu Quran standard saja tuan-tuan. Dan Quran-Quran ini telah dihantar, salinan dihantar ke beberapa tempat di dunia kita. Contohnya di Tashkent dihantar satu naskah. Tashkent ini di Uzbekistan. Ada yang dihantar ke Yaman tuan-tuan. Dan tulisan pada mushaf yang awal itu adalah tulisan Kufi. Jadi satu contoh tuan-tuan, satu yang dihantar ke Yaman, diletakkan di Masjid Agung, Masjid Kabir di Sana'a. Quran yang dihantar ke Sana'a ini tuan-tuan telah tersimpan di dalam stor dia hinggalah pada kurun ke-7, pada kurun ke-19 gitu baru orang jumpa. Pada kurun ke-17 19 barulah orang temui Quran ini disimpan di stok. Quran yang ada di Sana'a ni tuan-tuan menarik perhatian orientalis. Agaknya kenapa orientalis ini sangat nak tengok tuan-tuan? Orientalis ni tuan-tuan, dia punya tujuan asal dia belajar ilmu agama ni kerana dia nak selewengkan agama Islam. Kau dapat mereka nak selewengkan agama Islam tuan-tuan. Jadi sebagai contoh tuan-tuan, mereka menganggap bahawa ini adalah Quran yang berbeza daripada Quran yang ada tuan-tuan. Jadi dia kata ini satu Quran lain. Maknanya dia kata tuan-tuan, ada versi lain Quran ini. Jadi saya nak sebutkan kerja orientalis ni tuan-tuan. Contohnya ni Shloki Goenji ni, dia adalah seorang orientalis yang dihantar ke Indonesia.
dihantar oleh kerajaan Belanda. Sebabnya tuan-tuan, sebab penjajah Belanda ni dia perhatikan orang-orang Indonesia ni apabila pergi haji, balik daripada haji, mereka akan menentang Belanda. Jadi mereka nak tahu apa sebab. Rupa-rupanya tuan-tuan di Mekah ni ada tok guru. Kalau tuan-tuan pergi Mekah sekarang pun, kat Madinah pun ada tok guru yang akan berada. Dia banyak anak murid dia kan, keliling itu tuan-tuan. Dan mereka ni tuan-tuan, bila balik dia menentang Belanda. Jadi Snowy Groje ini telah diperintahkan oleh kerajaan Belanda untuk mencari sebab dan bagaimana nak melemahkan orang-orang Indonesia tentangan terhadap Belanda ni tuan-tuan. Jadi Snowy Groje ini pun pergilah ke Mekah, berada di Mekah selama 6 bulan. Masa itu Mekah ni tuan-tuan berada di bawah tadbiran kerajaan Islam Utsmaniyah. Apa yang dilakukan oleh Snowy Groje ataupun digelar oleh orang Indonesia sebagai Imam Abdul Ghafur, sebab ilmu dia yang cukup banyak ni tuan-tuan, ialah menimbulkan isu kaum tua, kaum muda. Tuan-tuan tahu apa kaum muda, kaum tua tuan-tuan? Kalau di Indonesia ni ada persatuan yang disebut Muhammadiyah. Satu lagi kumpulan yang besar namanya ialah Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah ni dia punya perjuangan adalah untuk membendaras bid'ah. Mengikutnya ramai bid'ah ini adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Tuan-tuan, jadi hujah mereka mengatakan sesuatu yang tidak ada dalam agama jangan diada-adakan. Maka mereka cuba mementeras, contohnya kalau di negeri Indonesia ni tuan-tuan, di kalangan orang Jawa, contohnya ada tahlilan, ada yasinan, ada puputan. Ini budaya Jawa tuan-tuan. Yang talqin, kita talqin pun ada kan tuan-tuan. Jadi pada tanggapan Muhammadiyah ini adalah bid'ah. Dan Nahdlatul Ulama pula tuan-tuan, ini ialah yang mengamalkan macam itulah tuan-tuan. Jadi ditimbulkan oleh Snowy Groje untuk mencetuskan permusuhan di antara dua kelompok ni. Dan kelompok ni sampai sekarang pun mereka tidak mau bersama-sama tuan-tuan. Dan sebab itulah tuan-tuan, saya tak akan sebut benda-benda macam ni dalam kuliah-kuliah saya. Tak perlu, sebab benda tu dah lama sangat dah. Kecuali kalau dia jelas dia bercanggah dengan agama, itu barulah tuan-tuan. Jadi ini contohnya Snowy Groje tuan-tuan ini pada kurun ke-18 tuan-tuan. Ini masih dalam penjajahan Belanda lagi. So yang ini tuan-tuan, nama dia Point, Profesor Point ini, dia kata ini satu Quran yang berbeza dengan Quran yang biasa yang ditemui di mana di Yaman tadi tuan-tuan. Dan cukup seronok sebab seronok dia ni tuan-tuan, sebab menganggap ini akan meruntuhkan agama Islam. Ini dia orang ni. Diterbitkan dalam jurnal, diterbitkan di dalam majalah Atlantis contohnya tuan-tuan. Jadi yang gempar itu sebenarnya orang-orang mereka, bukan orang Islam. Sebab orang Islam dah tahu dah benda-benda macam ni tuan-tuan. Maksudnya guru-guru dah diajar, mengajar kat sekolah tak. Dekat universiti dah diajar macam mana penurunan Quran, penulisan Quran, bagaimana disahkan oleh sahabat-sahabat baginda dan sebagainya lah tuan-tuan. Jadi ini di antara uji kaji yang dibuat oleh sarjana Islam untuk review, untuk menolak tanggapan orang-orang orientalis mengatakan ini Quran yang berbeza. Apa dilakukan tuan-tuan? Pengkaji Islam ni telah menggunakan kaedah sinaran X atau X-ray, ditembak di muka surat ni tuan-tuan. Ditembak di muka surat ini tuan-tuan, yang kelihatan berada di bawah tulisan tersebut ialah tulisan lama yang ini. Jadi apabila digunakan tuan-tuan, bila dia punya bahan ini digunakan selepas dipadam. Kenapa kat ini tuan-tuan? Sebab bahan untuk menulis itu mahal, bukannya murah. Kulit kambing pada masa itu bukan mudah untuk diproses. Dia punya pelepah tambah bukan
mudah untuk diproses. Tuan-tuan jangan ingat lepas sama macam pokok kelapa sawit itu ditulis gitu, tidak tuan-tuan, selepas diproses. Jadi bila ditembak dengan X-ray, kelihatanlah tulisan lama, dan tulisan lama itu seolah-olah bercampur baur dengan mushaf Quran yang ada itu, tulisan Quran itu. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maknanya sebelum saya tertekan dia punya anak panah ini tuan-tuan, jadi hilang kejap. Allah, bila tertekan. Jadi tak apalah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan akan lihat nanti dia punya, kita sebut manuskrip lah tuan-tuan ya. Quran lama itu kita sebut sebagai manuskrip. Manuskrip ini tuan-tuan telah ditemui di berbagai tempat. Saya dah sebutkan tadi. Saya beri contoh pada tuan-tuan ni antara manuskrip yang ditemui tuan-tuan dihantar ataupun wujud ataupun terdapat, contohnya di Tunisia ya. Di Tunisia ada tulisan Quran yang asal. Nanti tengok tuan-tuan ini di Tunisia tuan-tuan, dia tulis dengan tulisan emas ya. Kemudian di Samarkand yang dihantar ke Uzbekistan, ini dia tuan-tuan ya. Ini yang di Turki tuan-tuan ya. Ini semuanya tulisan-tulisan lama tuan-tuan ya. Dan ini yang di Sanaa tadi saya sebutkan, yang ini di Jerman ya, yang ini di Birmingham. Ini yang paling baru ditemui. Yang lain itu semua dah ditemui pada masa yang lalu, tapi ini baru ditemui tuan-tuan. Dan setelah diuji, dikaji tuan-tuan, ada pengkaji di universiti tersebut tuan-tuan. Ini ditemui di University of Birmingham tuan-tuan ya, di England. Di dalam library dia ada orang mengkaji, dan kajian itu menggunakan kaedah yang disebut dalam ilmu sains sebagai carbon dating, menentukan tarikh berdasarkan kepada half life atau umur separuh karbon. Tak apalah tuan, teknik. Ni kalau anak-anak tuan-tuan belajar fizik di tingkatan 5, dia akan diminta untuk menentukan half life. Dia bagi dia punya soalan, nanti dia minta calculate berapa dia punya half life. Jadi tuan-tuan tak apa. Saya tahu tuan-tuan tahu, tapi tak apalah. Susah nanti. Baik. Jadi ini ditemui di Birmingham, dan ada dia punya kenyataan, dan kata pengkaji memang Quran yang ditemui di Birmingham itu ditulis pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan ya. Yes. Saya nak buatkan dulu. Okey tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita tengok sekarang ni tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan ya, Quran ini sejarah turun ke-19 semuanya ditulis dengan tangan. Ya. Quran yang pertama ditulis dicetak ni tuan-tuan, sebenarnya dicetak di Itali ya, di bandar namanya Venice. Ni tuan-tuan ya, tahun kurun ke-15 dicetak di Venice. Nah, kenapa orang-orang barat ni susah-susah mencetak Quran? Bukan kitab suci dia pun, tuan-tuan, kerana orang-orang barat ni dia memang menterjemahkan, memindahkan ilmu-ilmu Islam. Sebab itulah barat maju, sebab dia sanggup untuk belajar daripada Islam. Ilmu-ilmu, contohnya ilmu logik, ilmu sains, ilmu matematik dipindahkan ke Eropah dengan penterjemahan. Termasuklah yang diterjemahkan itu Quran. Walaupun mereka tak suka Islam tuan-tuan, tetapi dia dapatkan ilmu Islam itu. Ya? Jadi mereka terjemahkan, dan yang ini tuan-tuan dia cetak pada kurun 15 itu mereka telah menghasilkan ataupun mencipta mesin cetak tuan-tuan ya. Jadi mereka cetak Quran ni tuan-tuan, dan cetakan Quran yang dibuat di Eropah itu tak betul. Contohnya tuan-tuan, ini ialah Quran yang dicetak di Eropah yang ditolak oleh orang-orang Islam ya? Dan ia mula dicetak dalam dunia Islam pada kurun ke-19.
baru sajalah kalau rezeki ini tuan-tuan kan. Maknanya sekitar 100 tahun yang lalu barangkali baru dicetak. Ya tuan-tuan kan. Jadi kita tengok tuan-tuan, Quran sebelum kurun ke-19 ni tuan-tuan, dia semuanya bertulis tangan. Semuanya bertulis tangan. Sebagai contoh tuan-tuan, ada satu Quran yang ditemui di Jenuh, di Pahang. Ini berusia 300 tahun umur dia tuan-tuan. Ini dia, ya. Cantik kan tulisannya, macam dicetak. Kemahiran tulisan tangan penulis ini tuan-tuan. Dan ini tulisan Quran daripada negeri China tuan-tuan. Ini di negeri China. Ini maklumat pada tuan-tuan. Sebenarnya di China terdapat lebih kurang 100 juta orang Cina Islam tuan-tuan. Kalau kita tak sampai pun 20 juta orang Islam tuan-tuan. Di negeri China ada 100 juta orang Islam tuan-tuan. Daripada sumber seorang penulis namanya Ketani, ya. Dia membuat kajian dari China itu. Dia punya masjid yang dah tua-tua. Ada yang dibina lebih kurang tahun 700. Ya, kita Islam baru masuk ke Melaka ni kurun ke berapa tuan-tuan? Kurun ke 11, kurun ke 12 gitu. Ya. Jadi tuan-tuan, jadi Quran yang ditulis dengan tangan lah tuan-tuan sebelum kurun ke 19. Dan antaranya tuan-tuan ialah Quran Tawafuk yang saya tunjukkan tuan-tuan tadi. Yang menulis Quran Tawafuk ni ialah seorang pelajar atau murid kepada Badi'uzzaman Said Nursi, seorang alim di Turki. Dan dia ramai anak murid dia tuan-tuan. Dan kumpulan dia ni ada kat Malaysia pun ada ya. Dia punya Persatuan Khairat Turki namanya. Dan kitab ni diberi pada saya oleh seorang daripada ni tuan-tuan sebab saya menziarahi beliau ni di Bangi. Dan Persatuan Khairat ni memang ada hubungan yang kuat dengan Angkatan Bela Islam Malaysia. Ya tuan-tuan kan. Tuan-tuan barangkali tahulah Angkatan Bela Islam Ustaz Abim. Ini yang Abim ni untuk orang bawah umur 35 tahun tuan-tuan. Kalau dia lebih 35 tahun dia jadi persatuan lain pula persatuan wadah namanya tuan-tuan. Orang tua-tua macam saya kat sini ada yang lain tuan-tuan. Baik. Jadi pelajarnya ini yang telah menulisnya. Dan ada kaedah yang digunakan. Yang pertama tuan-tuan, setiap muka surat tu, selain pada surat yang muka surat Fatihah atau surat yang pertama dalam Al-Quran, surat yang kedua tuan-tuan, Al-Baqarah yang awal, dia punya syarat yang diikuti cukup ketat. Yang pertama sekali, setiap muka surat penuh tu kena ada 15 baris. Dia tak boleh ada 14 baris, 13 baris. Dia mesti 15 baris. Ya. Dan seluruh mushaf itu mesti hanya ada 604 muka surat. Kita tengok tuan-tuan Contohnya macam ni lah tuan-tuan. Ini 604 muka surat. Tuan-tuan tengok mushaf yang ada ni tuan-tuan. Ya. Surah An-Nas tu penghujungnya ialah muka surat 64. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ngaji pagi subuh tuan-tuan pergi ke Masjid Panco Jaya, nanti dia ada tilawatul Quran pagi lepas dia zikir, mari kita buka muka surat ini. Semua walaupun mushaf tu berbeza-beza tuan-tuan, berbeza-beza dari segi cetakan dia tuan-tuan, penerbitan, tapi dia punya surah tetap sama. Baik. Jadi tuan-tuan, ia dimulai dengan ayat penuh, dia tidak ayat tergantung. Contohnya kalau kita tengok ayat ni, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Ini ayat penuh. Dan dia diakhiri juga dengan ayat penuh tuan-tuan. Yang bawah tu mana dia? Alladzina yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil ma'ruf.
ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ayat yang akhir, ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Jadi ini ayat benar-benar dia tak boleh tergantung. Kalau tuan-tuan gunakan telefon bimbit Android tu tuan-tuan tengok Quran, dia berbeza tuan-tuan Dia ada yang sambung Netflix Jadi bila kita baca kita tergantung tuan-tuan. Dan satu lagi tuan-tuan yang hanya diikuti oleh murid pada Badi Zaman Sanusi ini ialah apabila beliau menulis ayat-ayat yang memberi peringatan, memberi amaran, dia akan tulis rapat-rapat. Kalau tuan-tuan tengok hadis tadi tuan-tuan, Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, waktu sejuk yang sangat dahsyat buat Nabi SAW akan berpeluh-peluh menunjukkan dia punya ayat tu implikasinya sangat berat tuan-tuan. Terasa akan dahsyatnya amalan Allah Ta'ala. Jadi ketika menulis ayat-ayat seperti itu, pelajar kepada murid kepada Badi Zaman Sanusi, dia akan tulis rapat-rapat menggambarkan dia punya data ketika Nabi menerima itu sempit. Tetapi apabila sampai kepada ayat-ayat yang memberi khabar gembira, dia akan tulis panjang-panjang, lebar-lebar. Dan tuan-tuan kalau kita nak dengar macam mana contohnya lah tuan-tuan kita tengok tuan-tuan orang Arab yang faham bahasa Arab bila baca Quran tuan-tuan, dia akan menggetar. Kita dengar ni tuan-tuan satu contoh tuan-tuan. Jadi orang yang tahu bahasa Arab, tuan-tuan yang faham orang Arab, jadi bila baca Quran tu dia terasa. Terutamanya imam-imam ni lah tuan-tuan yang biasa membaca. Jadi kita tak terasa pun tuan-tuan kecuali kalau imam tu baca macam ni pun kita ikut ngeluarkan mata juga. Bukan sebab kita faham, tapi sebab kita dengar imam tu membaca begitu syahdu sekali sampai menggeletar tuan-tuan kan. Baik. Jadi apabila sudah selesai menulis ni tuan-tuan, suatu keajaiban Quran terserah. Apa dia? Ini dah disebut Quran Tawafuk. Nama Allah dalam Quran tadi tuan-tuan, setiap muka surat dia akan berada secara menegak daripada atas ke bawah. Tuan-tuan nampak tak ni? Quran Tawafuk ini dia diwarnakan merah. Cuba tengok tuan-tuan. Dalam petak berwarna merah itu kan ada beberapa perkataan nama Allah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini tidak disengajakan tuan-tuan. Sebab dia ikut kaedah tadi 15 baris dia apa ni 15 baris dia kena ayat penuh. Tuan-tuan kan 604 muka surat dan ayat-ayat yang berbentuk amaran ditulis halus-halus. Dia rapat-rapat ayat-ayat yang memberi khabar gembira. Dan bila sampai disemak balik, dulu memang tak ada lah warna ni tuan-tuan. Dan bila disemak tuan-tuan, subhanallah, tuan-tuan boleh nampak sendiri nama Allah itu bertawafuk antara satu sama lain, dari atas ke bawah. Tengok lagi tuan-tuan. Tengok lagi. Tengok lagi tuan-tuan. Nah, tuan-tuan, tadabbur. Semasa Quran diturunkan tuan-tuan, ia bukan diturunkan dengan tulisan. Kan? Dia diturunkan dengan berbagai cara yang bukan tulisan. Muka surat pun tak ada tuan-tuan kan? Atau tuan-tuan titik dia pun tak ada tuan-tuan. Titik ni, titik fa, qaf tak ada, ain dengan ghin tak ada, ghin tu tak ada titik. Tapi pada zaman itu mereka boleh faham. Sebab Nabi coach mereka. Sebab tu 200 tahun selepas wafatnya Nabi SAW barulah
Ya, apabila wilayah Islam berkembang, maka tulisan tersebut dibubuhkan tanda ni supaya kita boleh membaca. Orang ajam ni seperti kita tuan-tuan yang bukan Arab, kita boleh baca dengan adanya tanda-tanda seperti ini. Tuan-tuan boleh tengok lagi tuan-tuan ini kata Allah daripada atas ke bawah. Kita tengok lagi tuan-tuan, memang banyaklah. Ini pada atas ke bawah, daripada atas ke bawah tu tuan-tuan. Banyaklah Dan satu lagi fenomena yang ditemui tuan-tuan dalam Quran Tawafuk ini, sebab dia diwarnakan ada ayat-ayat yang berulang. Sebagai contoh tuan-tuan tengok ni, saya tunjukkan ni. Ayat ni, famata'ul hayatid dunya. Mata'ul hayatid dunya. Dia bertawafuk dengan ayat mata'ul hayatid dunya. Maknanya mata'ul hayatid dunya itu diulang 2 kali pada muka surat ni. Dia bukan 3 kali, bukan 4 kali. Ayat itu diulang 2 kali. Tuan-tuan tengok lagi. Yang ini, tengok yang ni. Wa yawma yunadihim fayaqul. Itu ayat yang ni diulang sekali lagi di bawah ni. Wa yawma yunadi fayaqul. Diulang 2 kali. Maknanya ayat ini tuan-tuan, kita kena pasti ni, sebab dia diwarnakan dan kita tahu ia hanya diulang 2 kali. Ayat yang sama tu diulang 2 kali. Jadi kalau tuan-tuan tengok kat sini ada 4 anak panah tu 2 ayat yang berbeza. Jadi maknanya ada 2 ayat yang sama, satu lagi 2 ayat yang sama diulang. Nampak tak tuan-tuan? Macam ini pasangannya tadi apa? Pasangannya yang atas ni, pasangannya bawah. Yang ini pasangannya yang ini. Ini diulang. Kemudian tuan-tuan tengok ini, diulang di bawahnya. Yang ini diulang di bawahnya. Cuma 2 saja tuan-tuan. Tengok lagi tuan-tuan. Ini diulang sekali lagi di sini. Yang ini diulang sekali lagi di sini. Tuan-tuan tengok. Yang ini diulang di atas ni. Nampak tak tuan-tuan? Nah, ini suatu fenomena yang cukup menakjubkan. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam ayat nombor 23 surah Az-Zumar. Nanti saya tunjukkan tuan-tuan. Nanti waktu tuan-tuan, kita tengok lagi tuan-tuan yang sebelah sini. Ni zalikum tak nampak tak nampak. Tak apalah tuan-tuan Ini diulang sekali lagi. Dia 2 kali diulang. Tengok lagi tuan-tuan Ini diulang bawahnya 2 kali. Yang ini diulang sekali lagi di sini. Yang ini diulang sekali lagi. Tengok tuan-tuan Jadi fenomena ini tuan-tuan, yang tadi tawafuk tu tidak disebutlah, cuma bila ditulis dengan cara yang digunakan oleh murid kepada Badi zaman Said Nursi ini, nama Allah tu berulang. Nama Allah tu berdiri daripada atas bawah. Yang ini fenomena yang ayat yang sama diulang 2 kali, ini disebut dalam Quran. Ini dia tuan-tuan ayatnya. Hai tuan-tuan Jadi kita tengok maknanya apa. Ini kalau kita tengok terjemahan dalam bahasa Melayu lah. Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan, iaitu kitab suci Al-Quran yang bersamaan isi kandungannya antara satu sama lain yang yang berulang-ulang. Kalau dalam ayat yang sama jadi satu masa ni maknanya diulang 2 kali. Tapi di sini tidak disebut diulang 2 kali lah. Ini dia punya tafsiran tuan-tuan Jadi masa ni yang maknanya diulang dalam 2
Jadi tuan-tuan bayangkan tanda kutip tuan muka surat masa Quran itu kan bukan ada pun. Tetapi tuan-tuan, setiap muka surat kita dapati ada ayat yang berulang kali. Seperti mana yang disebutkan oleh Allah dalam ayat 23 surah Zumar. Baik, kita tengok punya tuan-tuan Saya tak ini banyak ni saya tinggalkan dulu. Banyak. Dan kita tengok satu fenomena lagi tuan-tuan Satu fenomena lagi yang cukup menakjubkan. Tuan-tuan, kita tengok ingatan Allah supaya kita orang yang beriman ni sentiasa mengingati Allah. Dalam Nabi Ayub pun dah saya terangkan. Mengingati Allah dengan banyak-banyak. Tuan-tuan tengok Ini dalam surah Asy-Syu'ara ayat 217. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa zakarullaha katsiran wa intasaru min ba'di ma zulimu wa saya'lamul ladzina zalamu ayyun munqalibin yanqalibun. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan tengok yang berbunyi wa zakarullaha katsiran, dan mengingati Allah banyak-banyak. Okey. Kemudian kita tengok surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Sama, wa zakarallaha katsiran, sama dengan ayat yang tadi. Tapi ada satu ayat. Al-Ahzab ayat 41. Ini lain sikit ungkapannya. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Tuan-tuan, nampak tak bezanya? Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Saya tunjukkan dua ayat yang berbeza ni tuan-tuan Tengok. Yang biasa wa zakarallaha katsira bermakna ingati Allah banyak-banyak. Yang bawah wazkurullaha zikran katsira, di tengah-tengah ada perkataan Allah dengan katsira, ada zikran katsira. Zikran katsira antara perkataan Allah, nama Allah dengan katsira. Apa maknanya tuan-tuan? Kita tengok Ini ayat 41 tadi. Wahai orang-orang yang beriman, untuk bersyukur pada Allah, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya. Zikran katsira, ingatan yang sebanyak-banyaknya. Tuan-tuan, ayat tersebut terdapat dalam muka surat ini Muka surat ini tuan-tuan boleh cek dalam mushaf biasa 423. Muka surat 423 nanti tuan-tuan semak. Tuan-tuan, bila tuan-tuan baca surah ini, baca sampai ke muka surah ini, surah Al-Ahzab ini tuan-tuan tahu tak? Bila tuan-tuan habis selesai baca muka surah ini, tuan-tuan telah mengingati Allah dengan sebanyak-banyak ingatan. Sebab apa? Pada muka surah inilah yang paling banyak perkataan Allah pada keseluruhan muka surat Quran. Ini tuan-tuan, yang paling banyak sekali ialah pada muka surah ini, termasuk perkataan huwa di sini tuan-tuan. Termasuk perkataan huwa. Huwa itu merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini menunjukkan kita apakah Quran ini ditulis oleh manusia. Allah Ta'ala siapa? Kerana mereka yang ragu-ragu dengan Quran tuan-tuan. Qul la in istama'til insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadzal Quran la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakan, kalau seluruh manusia dan jin dikumpulkan untuk menghasilkan sesuatu yang serupa dengan Quran ini, mereka tidak akan dapat lakukan, walaupun mereka saling membantu antara satu sama lain. Nah, muka surat seterusnya tuan-tuan, yang kedua paling banyak nama Allah ialah muka surat ini tuan-tuan. Ini di sini ada 16 saja perkataan nama Allah. Jadi muka surat tadi tuan-tuan yang ada menyebutkan zikran katsira ni tuan-tuan, ialah muka surat yang paling banyak. Nah, satu lagi tuan-tuan sebelum saya tutup, Fir'aun mengaku Tuhan. Fir'aun mengaku diri Tuhan. Dia tidak dianggap bertawafuk, tapi ada sesuatu yang menarik tuan-tuan. Tengok muka surat ni tuan-tuan.
Muka surat apa ni saya tak nampak. 581. 584. 584. 4 dah. Okey. Terus tuan-tuan baca. Saya baca dari sini ke sini. Silap kata saya yang silap Baik, tuan-tuan tengok ni yang saya petakan. Yang saya bacakan tu apa dia? Saya pun tak nampak ni tuan-tuan. Baca saya kata Quran ni untuk kajian dia, bukan untuk membaca. Kalau baca dia, kita guna mushaf biasalah. Dia yang jelas tulisannya ya tuan-tuan. Kita fakazzaba wa'asa. Kita tengok yang bawah. Faqala ana rabbukumul a'la. Tuan-tuan, perkataan kazzaba itu dia berada di atas perkataan ana rabbukumul a'la. Itu penipuan Fir'aun kepada orang-orang Mesir. Ini tuan-tuan, subhanallah. Dan banyak lagi tuan-tuan, insyaAllah saya akan jelaskan pada pertemuan akan datang, insyaAllah. Jadi untuk malam ni sekian saja. Mudah-mudahan apa yang saya kongsi dengan tuan-tuan pada malam ini akan meningkatkan lagi iman kita kepada Al-Quran. Saya nak tegaskan tuan, bukan kita tak percaya, tapi bila dapat tengok bukti ni tuan-tuan, subhanallah, tuan-tuan akan rasa tenang, tuan-tuan akan rasa takjub, tuan-tuan akan meningkat keyakinan ini. Sekian aku qauli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.